kita sedar diri. Nabi, cuba bayangkan, Nabi ni sayang sangat kat kita, tapi kita jadi umat yang tak kenal Nabi kita. Kita nak syafaat Nabi kita, tapi kita tak kenal Nabi kita. Kita nak sangat Nabi tolong kita, tapi kita tak ada nak cakap, nak berjuang untuk kenal Nabi kita, untuk sayang, untuk rindu. Sedangkan Nabi setiap kali solat dia doakan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum dan hai semua. Jadi Alhamdulillah kita jumpa lagi dalam video kali ini. So video kali ini Nisa nak share tentang satu kisah. Sebenarnya kisah ni doa Nabi kepada Siti Aisyah. Tapi ada di sebalik kisah tu, sebalik kisah tu tentang umat Nabi Muhammad SAW. So jom kita dengar dulu cerita daripada almarhum Syekh Ali Jabir. Sejauh mana kita minat mempelajari kehidupan beliau, sejauh mana kita mengenal sunnah-sunnah beliau. Di zaman ini, umat yang paling bodoh terhadap beliau, kita umat Islam. Kita umat Islam banyak hal yang tidak tahu tentang beliau. Tidak tahu bagaimana perjuangan beliau, bagaimana doa beliau untuk kita, bagaimana kesedihan beliau kalau ada di antara kita yang kena musibah atau keburukan, apalagi masuk neraka. Siti Aisyah radhiyallahu anha pernah minta sama Rasul doa. Ya Rasulullah, tolong doakan saya. Rasul mendoakan, Allahumma ighfir li Aisyah ma taqaddama min dhanbiha wa ma ta'akhkhar, ma qaddamat wa ma akharat, wa ma asarrat wa ma a'lanat. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa istriku Aisyah, dosa yang lama, dosa yang baru, dosa yang terang-terangan maupun dosa yang tersembunyi. Siti Aisyah menaminkan doa Nabi Muhammad dan menangis dan bangga dan senang. Saking senangnya, saking bahagianya, dia tertawa sambil Rasul melihat Siti Aisyah. Senang wahai Aisyah? Apakah kamu senang dengan doaku? Kata Siti Aisyah, bagaimanakah aku tidak senang? Aku justru merasa bahagia dengan doamu untukku ya Rasulullah. Apa kata Rasul? Ketahuilah wahai Aisyah, ketahuilah doaku yang baru ini untukmu, itulah selalu doaku untuk umatku di setiap salat. Itu doa Nabi kita buat kita. Setiap beliau salat mendoakan kita, ya Allah ampuni dosa umatku, dosa yang lama, dosa yang baru, dosa yang sembunyi, dosa yang terang-terangan. Setiap salat itu doa Nabi kita, Nabi Muhammad SAW untuk kita semua. Apa yang diminta oleh Rasul? Rasul tidak minta banyak dari kita. Salah satu yang diminta oleh Rasul dan memohon satu itu berbanyak, itu satu-satunya yang Rasul minta banyak. Selain itu Rasul tidak pernah minta banyak. Satu-satunya Rasul minta banyak. Apa? Salawatlah kepadaku, berbanyaklah salawat kepadaku. Mengapa Rasul minta berbanyaklah salawat kepadaku? Kenapa tidak minta amalan yang lain untuk dibanyakkan salawat atau amalan yang lain? Mengapa hanya salawat? Rasul berpesan berbanyaklah salawat kepadaku karena Rasul tahu dengan kita berbanyak salawat kita akan dijamin dapat syafaat beliau, dan itulah beliau yang diinginkan. Bukan hanya dapat syafaat, bahkan Rasul sendiri bersabda, aqrabukum minni majlisan yaumal qiyamah, yang paling dekat kepadaku hari kiamat, yang paling banyak salawat kepadaku. Okay, so dapat sesuatu kan daripada penjelasan, daripada kisah yang almarhum Syekh Ali Jabir kongsikan. So benda yang buat Nisa tersentuh sangat bila Syekh cakap kita umat yang paling, itulah tak nak cakap, tapi kita sedar diri
Nabi, cuba bayangkan, Nabi ni sayang sangat kat kita, tapi kita jadi umat yang tak kenal Nabi kita. Kita nak syafaat Nabi kita, tapi kita tak kenal Nabi kita. Kita nak sangat Nabi tolong kita, tapi kita tak ada nak berjuang untuk kenal Nabi kita, untuk sayang, untuk rindu. Sedangkan Nabi setiap kali solat dia doakan kita. Cuba bayangkan, Nabi tak pernah jumpa kita, tapi Nabi dah doakan kita. Nabi sayang sangat dengan kita. So apa yang kita dah buat untuk Nabi? Kadang-kadang Nisa cakap kat Nisa, one day kita jumpa Nabi, kita nak cakap apa dengan Nabi? Kita nak bagi tahu apa yang kita dah buat untuk Nabi. Kalau kita tak mampu nak buat benda yang besar, at least kita perbanyakkan berselawat. Nabi dah sangat suka dah bila umat dia perbanyakkan berselawat untuk dia. Sangat-sangat Nabi suka. Sebabnya bila kita berselawat ni, bukannya untung tu Nabi tau. Nabi dah cukup dah dapat selawat daripada Allah, dapat selawat daripada para malaikat. Tapi sebenarnya bila kita berselawat untuk Nabi Muhammad SAW, selawat tu adalah untuk kita sendiri sebenarnya. Nabi nak sangat bagi kita syafaat. Sebab tu Nabi sangat suka, Nabi minta kita untuk perbanyakkan berselawat. So, belajarlah untuk mula perbanyakkan berselawat. Selawat sangat simple, sangat mudah, boleh buat dekat mana saja, boleh baca selawat apa saja kita nak buat. Terlalu banyak selawat. So, boleh mula dengan selawat yang pendek, selawat Jibril. Okay? So, kita boleh kena renung sendirilah, kan? Kadang-kadang macam, it's okay tau. Kalau dekat dunia ni, kita tak ada orang yang nak hargai kita, tak ada orang nak bagi perhatian dekat kita, tak ada orang nak sayang kita. Kita dah ada Allah, kita dah ada Nabi SAW yang sangat sayangkan kita. Banyak sayang, yang terlalu sayangkan kita. Nabi sayangkan kita lebih daripada kita sayang diri kita sendiri. Nabi sayangkan kita lebih daripada mak ayah kita sayangkan kita. So kita pun kena belajar letak Nabi dan Allah tu first untuk kita sayang. Itu yang first. Sebab apa? Bila kita letak Allah dan Nabi SAW untuk kita sayang, kita akan sayang semua orang. Kita akan sayang semua orang. Kenapa? Sebab Nabi pun sayang semua orang. Allah suka kita sayang semua orang. Walaupun kita diuji dengan macam-macam kerenah orang, tapi sebab itulah kena belajar sirah Nabi, tengok akhlak Nabi, macam mana Nabi respon dengan orang-orang yang selalu menyakiti Nabi. Macam mana Nabi buat. So akhlak Nabi tu yang kita kena tiru sebenarnya. So bila kita dah mula kenal Nabi, kita belajar banyak pasal Nabi, kita tengok akhlak Nabi, so kita boleh tiru. Kalau macam kita nak marah orang, kan, kita akan teringat, Nabi SAW tak, kalau orang sakitkan hati dia tak balas balik. Nabi tak balas balik, tapi Nabi banyak mendoakan orang, banyak mendoakan kebaikan untuk orang tu walaupun Nabi tersakiti. So macam kita boleh tiru benda tu, dan dia akan buat kita sayang semua orang, insyaAllah. So tak adalah nak saling membenci dalam perkara-perkara yang kecil je. Kadang-kadang benda tu simple, kecil tu pun sampai nak bebai, nak mengajuk, nak marah lama-lama, nak bermasuk muka lama. So tak ada benda tu. Bila kita letak Allah dan Nabi untuk kita sayang yang first. Serius, bila kita letak Allah dan Nabi sayang, kita letak sayang yang first tu Allah dan Nabi, kadang-kadang kita dengan manusia ni kan, dia jadi macam okey lah, tak apalah, macam kita takkan kecewa sangat dengan manusia ni. Kita takkan kecewa sebab kadang bila kita terlalu sayangkan manusia, ada masa mereka pun ialah manusia kan, ada masa mereka buat salah juga, mereka takkan lari pada salah, sama macam kita. So ada masa kita dikecewakan, kita akan terasa kecewa tu kalau kita letak manusia yang first. Kita sayang manusia sebab kebaikan dia, sedangkan kita boleh sayang manusia tu kenapa? Sebab Allah yang hadirkan dia untuk kita. So bila kita nampak Allah, kita nampak Nabi, bukan nampak maksudnya masa kita lihat semuanya sebab Allah. So it's okay lah manusia ni nak buat apa dekat kita kan, nak kecewakan, nak, walaupun sakit benda tu, tapi macam bila kita letak Allah dengan Nabi first ni, dia cepat-cepat perasaan tu nature balik. Macam kadang-kadang macam, ya Allah, minta maaf ya Allah, ya Allah ampunkan aku ya Allah, aku marah dia tadi, saya tak ada niat pun nak marah dia. Macam kita minta ampun, lepas tu kita pun dalam masa yang sama kita jadi seorang yang pemaaf, kita jadi orang yang senang nak minta maaf kan. So bila kita faham, bila kita tahu macam mana nak letak Allah dan Nabi tu first untuk kita sayang,
So saya tak tahu lah topik ni berkaitan ke tak, tapi insyaAllah apa yang keluar ni semua dengan izin Allah. So saya minta maaf kalau ada kekurangan dalam video kali ni. InsyaAllah jumpa lagi di next video. Jangan lupa perbanyakkan bersawat dan ajak lebih ramai lagi orang untuk bersawat. Assalamualaikum. Terima kasih.